Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tuan Imam, tuan-tuan haji, pemerintah hajah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pagi ini Allah masih lagi beri peluang pada kita untuk kita bersama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian kita duduk bersama beriktikaf dan kita sama-sama berkongsi ilmu mudah-mudahan, dan kita akan teruskan ya dengan secara istiqamah, ya, secara istiqamah iaitu secara berterusan melaksanakan amal soleh ini, kerana istiqamah dalam melaksanakan amal soleh ini adalah satu tuntutan daripada Allah dan Rasulnya. Ya, apatah lagi kita sudah melalui bulan Rajab, ya, bulan Rajab, kemudian kita masuk Sya'ban, kemudian kita masuk Ramadan, ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan bulan Rajab ini, ya, di mana kita lihat, ya, merupakan satu latihan bagi kita, ya, kita cuba kita latih diri kita, latih hati kita. Ya, hati kita sentiasa redha, kemudian fizikal kita melaksanakan amal-amal soleh, ya, dengan sedekahnya, dengan baca Al-Qurannya, dengan solatnya, dengan majlis ilmunya. Jadi ini kita latih, kerana kita tak boleh buat secara terus, maknanya secara drastik. Itu maknanya tak drastik, kita akan ada prosesnya. Sebab itu Quran diturunkan dalam keadaan yang beransur-ansur, tidak jumlatan wahidatan. Quran itu tidak turunkan dalam keadaan yang, kalau 30 juzuk daripada suratul Fatihah hatta suratul Nas, tak, Allah turunkan satu persatu beransur-ansur. Maka itulah sebagai ibrah atau pengajaran bagi kita, ya, dalam nak satu amal soleh ini satu yang berat. Ya, walaupun kita lihat kita pergi solat berjamaah pun subuh ni nampak simple, nampak mudah, namun begitu dia adalah satu yang berat. Maka dengan itu kita kena latih, ya, dari sehari ke sehari hinggalah ia menjadi mendarah daging, ya, mendarah daging bagi kita. Untuk apa tuan-tuan? Untuk kita sentiasa. Soal mendarah daging ni maknanya dipanggil halawatul iman. Ya, kalau dikatakan orang Melayu kata mendarah daging itu mana halawah iman lah. Maknanya kalau darah daging umpamanya kalau ia tak ada, maka kita demam, contoh gitu. Mari kita buat satu, kita demam. Kita tak solat berjamaah hari ini, kita demam, contoh gitu. Masya-Allah. Maksudnya kalau kita merasa bahawa solat jemaah itu kita hari tak buat, maka dia akan menyebabkan kita rasa macam tak senang dan sebagainya. Maka ini satu benda yang, satu tanda yang halawah itu kemanisan iman.
Jadi ini ya sampai Syaban dan kita ya sampai Ramadan, ya Ramadan yang penuh dengan berkah. Saya tak cerita yang itu. Tapi kali ini kita buka lagi kitab Riyadhus Shalihin. Masih lagi berkisar pada kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin ini tebal tuan-tuan. Ya, Imam Nawawi rahimahullahu taala anhu penulisnya, ya yang memang menakalkan ya beberapa tajuk-tajuk bab-bab yang mengajak kita menjadi orang yang soleh. Ya, orang soleh ini bukan sekadar beramal dengan dirinya sendiri. Sebagai contohnya kita sembahyang sendiri, iaitu hablum minallah semata-mata. Ya, orang yang soleh ini juga dia hablum minan nas, iaitu ya berhubung baik dengan manusia, ya, berhubung baik dengan alam sekeliling. Itu. Sebab itu dalam bab ini kita cerita tentang ialah hak jiran, ya, tajuk yang ke-39, bab yang ke-39, hak jiran. Ya, hak jiran dan suruhan berbuat baik, ya, berbuat baik kepadanya. Walau nampak simple, ya, kita tahu kita jiran kita kenal jiran kita, ya, tetapi bagaimana kita nak menunaikan hak-hak jiran kita, ia merupakan satu tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia dicatatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah catatkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah An-Nisa ayat 36. Ya, surah An-Nisa juzuk 5. Di sana wa'budullaha wa la tusyriku billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junub wasahibil bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Al-ayah. Ya, ayat surah Nisa ayat 36 ini mengisahkan pada kita wa'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan jangan sama sekali mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Ya, kita tak cerita yang ini. Kita ni, ya. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua itu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya, tu dia. Wabizil qurba, ya, dan apa dia? Rakan karib, ya, orang yang paling dekat kepada kita, ya, sanak saudara, ya, adik-beradik dan sebagainya. Wal yatama, berbuat baik, ya, wal yatama, orang anak-anak yatim. Wal masakin, apa dia? Dan orang-orang miskin. Dan wal jarizil qurba di sini sebut, yaitu, ya, jiran yang dekat. Jarizil qurba wal jaril junubi, ya, dan jiran yang jauh. Tengok tuan-tuan, ya. Itu dia. Kemudian wabnis sabil ialah orang yang dalam wabnis sabil, dan wama malakat aymanukum, dan hamba sahayamu. Al-ayah. Sadaqallahu azim. Jadi di sini menunjukkan bahawa dalam satu perenggan wal jarizil qurba kuman wal jaril junubi, ya, walaupun ada setengah kata dalam kisah al-jar qabla dar, ini walaupun hadis bukan hadis, al-jar qabla dar, kita nak buat sesuatu, nak buat rumah itu kena fikirkan apa tu, jar dulu. Apa jar? Jar ialah jiran dulu. Fikirkan jiran dulu. Tengok nak buat rumah. Tapi sekarang ni tengoklah taman lah tuan, kita tak boleh nak kata apa. Ya. Dah duduk kat situ nak pilih jiran macam mana. Ya. Tapi dalam ingatan di situ bahawa kita diminta untuk apa? Tengok jiran kita. Kerana dengan jiran itu kita, ya, akan rasa tenang dan sebagainya. Ya, itu sebab tu sampai peringkat macam tu. Ya, sebab itu kita ingatkan pada kita dalam hadis ini, ya, jiran dekat dan jiran yang jauh. Apa dia maksudnya? Antara dirimu dan mereka terdapat hubungan
keakraban dia. Maknanya kita ni jiran, ada setengah kata jiran tu dikategorikan jiran itu bukan sekadar sebelah saja, sampai 40 rumah dari segenap sudut, 40 rumah segenap sudut, kanan 40, kiri 40, belakang 40, apa dia, depan 40. Oh, banyak tu tuan-tuan ni. Kenapa sampai peringkat begitu sekali? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bahawa itu saya kata tadi, bahawa nak jadi orang yang soleh itu bukan sekadar kita amal sendiri, makna kita untuk sendiri, tetapi kita fikirkan orang lain. Kena fikir orang lain. Fikir rakan-rakan kita, fikir jiran-jiran kita. Itu di antara pengajaran bagi kita. Supaya kita fikir, bagaimana nak fikir, iaitu kita kena tunaikan hak. Tunaikan hak atau tunaikan hak jiran tu. Jangan sampai menjadikan satu isu atau masalah. Ini yang berlaku. Sebab itu kalau kita tengok dalam kampung, dia memang dari segi keakraban jiran itu. Sebab itu kita tengok dia, tapi sekarang wallahu alam, dulu ya, tengok ya, dengan nak mengakrabkan kejiran itu, mereka buat program-program yang dikatakan rewang dan sebagainya. Itu adalah walaupun dikatakan tidak ada hadis dan sebagainya, tetapi satu sunnah Rasulullah merujuk kepada kepada bagaimana nak mengakrabkan sesama jiran. Jadi ini benda-benda yang makin lama makin ikut peredaran zaman, makin lama kita makin tinggal. Ya. Sebab itu dalam konteks masyarakat tamadun, orang sibuk sekarang madani, madani. Apa madani ini? Selain kita memperkasa ekonomi, memperkasa apa saja, ya, tetapi Syed Naqib kata, dia kata apa? Yang dikatakan madani asalkan Madinah itu negara yang bertamadun. Negara selain daripada kekuatan fizikal, kekuatan itu, tetapi satu yang paling kita nak ialah kekuatan apa tuan-tuan? Nilai dan moral, tata susila, ketinggian tata susila atau nilai moral. Ini yang dia katakan madani ataupun tamadun. Bukan sekadar fizikal, memperkasa ekonomi semata-mata, tetapi kalau kita nak lahirkan masyarakat yang bebas daripada fitnah. Sebab tu dalam konteks sebab tu bebas daripada fitnah, bebas daripada perkara-perkara yang mazmumah. Sebab tu dalam konteks ini, jar ini, sebab tu Rasulullah kata sampai satu peringkat Rasulullah ingat kita, jaga jiran kamu. Supaya apa? Supaya bila mana nilai moral, adab lah, orang kata, orang kita adab lah. Dalam Islam tu adab lah, adab. Ya, adab itu dapat menerbitkan suasana keberkatan dan sebagainya. Itu dikatakan yang dikatakan madani lah. Kita duk madani ya. Jadi itulah madaninya. Merujuk, tuan-tuan boleh rujuk dalam tamadun Islam, ya. Pandangan Syed Naqib Al-Atas, Syed Naqib Al-Atas, ya, para pemikir sarjana Islam, yang baik, baik tuan-tuan, ya. Apa yang bila kita cerita tentang jiran ini, saya merujuk hadis Rasulullah SAW, ya. Hadis Rasulullah SAW, wa an Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mazala Jibril, ya, mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarithu. Ini nak cerita tentang keperluan nak jaga tentang apa tuan-tuan? Tentang jiran ini. Ini daripada hadisnya Ibnu Umar, ya, anak Sayyidina Umar dan Aisyah, ya, Ummul Mukminin Aisyah. Qala, kedua berkata adalah Rasulullah SAW bersabda, mazala Jibril, malaikat Jibril sentiasa berpesan. Mazala Jibril, ya, yusini, berpesan, atau dikatakan berwasiat lah, kalau kita berwasiat
Kalau kita sebut orang Melayu wasiat, dia kata wasiat dia nak mati. Ya. Aku nak wasiat kat kau. Sebenarnya wasiat tu penting. Kita nak berpergian, bermusafir, wasiatlah. Wasiatlah. Ya, patutnya gitu. Ya. Ni berpesan, yusini. Apa dia? Apa yang dipesankan oleh Jibril? Apa dia tuan-tuan? Ya. Mazala Jibril yusini bil jar. Ya. Malaikat Jibril selalu berpesan kepada Rasulullah SAW. Apa dia? Untuk selalu berbuat baik. Berbaik kepada apa? Kepada jiran. Jiran. Nampak? Ini satu pemberatan. Satu pemberatan. Pemberatan daripada Rasulullah SAW. Hingga hadis ini keluar. Sehingga aku mengira, Rasulullah kata, bahawa tetangga itu, jiran itu boleh mewarisi. Maknanya dia menjadi ahli waris. Sampai kepada Rasulullah menyangka bahawa oleh kerana Jibril selalu pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berbaik kepada jiran, sehingga Rasulullah kata, ini sampai satu ketika dia kata jiran itu boleh menjadi waris pada kita. Maknanya apa daripada pengajaran hadis ini menunjukkan bahawa sesuatu yang amat penting, yang menjadi satu mas'ul atau tanggungjawab. Tanggungjawab kepada siapa? Kepada kita. Kepada kita untuk menjaga jiran. Tak apa, ini cerita tentang dalil nak jaga jiran, jaga hak jiran ini. Apa dia dalam syarah ni? Jiran mempunyai hak yang besar. Maknanya jiran kita tu, walaupun nampak kita jiran, kawan-kawan dah lama jiran tu, nanti ada cara mana kita nantilah ni nak cerita tentang dalil nak menyatakan bahawa kepentingan menjaga hak jiran ni. Dalil tu. Dalil ini hadis muttafaqun alaih, hadis yang sahih. Sebab tu kita baca hadis sahih. Apa dia tuan-tuan? Jadi hak yang wajib dipelihara oleh kita. Tu dia. Maknanya ini satu keperluan tuan-tuan. Maknanya di situ, kalau kita menyakiti jiran, makna bila kata sampai peringkat macam ini, kita menyakiti jiran, maka sesuatu pelanggaran. Maknanya pelanggaran lah. Pelanggaran segi syariat. Kalau kita langgar segi syariat apa tuan-tuan? Maka dapat dosa lah. Itu je. Melanggar syariat, dapat dosa. Itu saja. Kalau buat, dapat pahala. Itu je. Beza dia. Apa dia tuan-tuan ya? Dia kata sini, cara melihara ini adalah dengan melakukan berbagai kebaikan. Maknanya kita kebaikan. Kebaikan. Yang sesuai dengan kemampuan serta mencegah bahaya dari mereka. Maknanya perkara apakah yang perlu dilakukan oleh kita, iaitu pertama ialah kebaikan. Tapi saya kira kita tak ada masalah lah. Kalau bulan puasa tu memang tak pernah kering tak? Bertukar-tukar habis satu meja penuh ya. Jiran dia, bayang kalau jiran 40 jiran semua bertukar-tukar ya. Contoh tukar-tukar juadah lah. Apa itu satu cara ya. Kenapa tuan-tuan kita buat itu ialah nak ambil keberkatan sebenarnya. Walaupun kita bagi nasi lemak sebungkus. Nasi lemak sebungkus kan. Apalah nilai nasi lemak sebungkus yang harganya ke apa? RM1 dah. RM1 pun dalam tu apa? Sambal dengan apa? Telur tak ada. Telur dadar sikit je. Tak apa. Itu juadah rahmah dia panggil. Maksudnya bukan kerana nilai apa tu? Nilai apa dia tuan-tuan? Nilai apa? Nilai sebungkus. Tetapi kita buat itu adalah barakah. Kerana barakah apa? Apa yang disarankan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan Rasulullah, semua ada barakahnya. Tu dia. Macam kita ni duduk ni. Kita baca ni. Baca kitab apa? Kitab Imam Nawawi ni, paling tidak pun kita dapat barakah daripada dan bukan kita saja dapat barakah, malah yang penulis pun dapat barakah. Allahu Akbar. Kita duduk dapat barakah.
Mudahnya orang Islam tuan dapat barakah. Itu kita nak bagi sikit pun. Ya. Tu dia. Ya. Apatah lagi yang bukan maknanya nak dapat barakah tu sesuatu yang kena buat sesuatu yang besar. Ya. Dia satu yang kecil saja. Ya. Dia tak ada, Allah tak sebut banyak ke sikit dan sebagainya, tetapi kita amalan itu yang kita buat, maka kita akan barakah. Ya, keberkatan, maknanya mendapat kesuksesan, mendapat kebaikan. Ni mana? Okey. Ya. Baik, itu di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kita lihat juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, daripada wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis saja. Qala wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu qila man ya Rasulullah qala alladhi la ya'manu jaruhu yuwabu bawaniqahu. Muttafaqun alaih. Nak cerita betapa perlunya. Wa fi riwayatil Muslim la yadkhul jannah man la ya'manu jaruhu biwa niqahu. Ya, hadis ni muttafaqun alaih. Hadis yang tuan-tuan dipersetujui sahihnya oleh kesemua perawi hadis, ya, Bukhari, Muslim, ya, An-Nasa'i, ya, Tirmizi. Hadis sahih tuan-tuan. Bila sebut hadis sahih, dia boleh menjadi satu dalil. Kita bolehkan satu dalil yang menyatakan bahawa wajibnya menjaga hak-hak jiran. Sebab tu kita mempelajari itu, tuan-tuan. Apa dia di sini nak sampai peringkat macam ni? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni yang dia kalau duduk kat mana tuan? Duduk dekat Masjid Nabawi yang ada tu pagar tu, dia duduk kat situ duduk situ dia duduk masjid je. Dia duduk masjid je tu. Itu Abu Hurairah. Ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tu, wallahi la Allah Rasulullah wallahi. Dia tak ada wallahu. Wallahi. Kenapa wallahi? Iaitu sumpah. Sumpah tuan-tuan. Kalau dia baris bawah, dia jadi sumpah. Wallahi. Ya. Kalau wallah tak jadi sumpah, disebut nama Allah. Ya, mana-mana, ya, bila kita sebut, ya, nama Allah, contoh wallahi wa billahi wa tallahi, baris bawah menjadi baris bawah, maka ia jadi sumpah. Nabi sumpah ni. Kenapa perlu sumpah tuan-tuan? Kenapa Rasulullah itu sumpah? Nak beritahu, ya, wallahi, sumpah ialah kalimah penegasan, ayat penegasan, nak beritahu yang ini amat penting. Contohnya dalam Quran kan, wasyamsi wadduhaha wal qamari. Supaya kita ambil perhatian, wasyamsi, di matahari. Ada benda-benda serta-serta yang perlu, yang wajib kita perhatikan. Baik tuan-tuan, jadi kalau kita wallahu tallahu, itu Allahu itu dah jadi nyanyi kan? Allahu dah jadi nyanyi. Tetapi baris bawah, maka jadi apa? Jadi sumpah. Sumpah, kenapa sumpah? Kerana ia menunjukkan bahawa sesuatu yang amat penting. Tengok tuan-tuan, sumpah. Berapa kali tuan-tuan dia sumpah? Wallahi. Satu. La yu'minu. Satu kali. Dah memang nak tegas. Sebab apa? Wallahi. Kali kedua. Wallahi. Kali ketiga. Masya Allah. 3 kali berserta dengan sumpah. Masya Allah. Nak beri faham pada kita bahawa benda ni amat penting, amat dilaksanakan. Maknanya jaga hak jiran itu amat penting dilaksanakan. Nanti dia ada kesan-kesan dia lah, kita akan ceritalah. 3 kali. Satu lagi, kalau ikut kaedah bahasa Arab, bahawa kenapa ada ayat penegasan ni, alat penegasan ni nak tunjukkan bahawa ada lagi orang tak percaya. Ada orang tak percaya. Wallahi.
Contoh kita kata di sana ada harimau. Harimau. Orang tak biasa je, relax je, kan? Sumpah kat sana ada harimau. Nak tegaskan tu, wallahi lah kata, kalau kita je sumpahlah kan. Wallahi. Tapi Arab wallahi je. Arab kalau Mesir wallahi. Tanya ke mana jalan? Wallahi sana. Belum jalan ni nak pergi alamat di mana? Wallahi sana. Wallahi saja. Dia dah jadi biasakan. Tapi nak menyatakan bahawa kenapa ada perlunya sumpah itu, menunjukkan satu penegasan, nak tunjuk bahawa sesuatu yang amat penting dilaksanakan. Yang kedua, nak beritahu bahawa ada lagi orang masih tak percaya. Ini sesuatu yang penting, perlu dijagalah. Itu dalam bahasa bombastiknya lah. Ya. Okey. Apa dia tuan-tuan? Qila. Ya, qila. Ya, qila man ya Rasulullah. Apa ya'mun itu? Demi Allah, dia tidak beriman. La yu'minu itu tak beriman lah. La yu'minu. Wallahi la yu'minu. Anda tak sempurna iman lah, tak beriman bukan tak beriman. Tak sempurna iman maksud di sini. Jangan sampai tak beriman. Ya. La tu tidak. La tidak. Ya, bila lam alif masuk dalam selepasnya fi'il ialah nafi ya. La nahi sorry la nahi. La yu'minu. Tidak beriman. Wallahi la yu'minu. Wallahi tidak beriman. Wallahi tidak beriman. Bagaimana? Berapa kali? 3 kali disebut. Masya Allah. Qila man ya Rasulullah. Siapa ni ya Rasulullah? Sahabat-sahabat tanya. Ya, tengok sahabat-sahabat tanya. Ya, terus direct je. Direct tanya. Tak simpan-simpan lagi. Dia tak simpan. Itu dia punya sunnah sahabat-sahabat Sahabat-sahabat ni bila ada suatu masalah, direct terus tanya. Tak ada kata apa, tak ada tunggu. Sebab tu orang Arab dia amalkan tuan-tuan. Benda kalau yang tak betul dia direct je, dia direct apa? Betul kan? Betul tak? Baca Quran tak betul, dia direct betul kan? Tengok. Ini tengok dia. Siapa ya Rasulullah? Alladzi la ya'manu jaruhu bawaniki. Apa kalau Rasulullah? Siapa dia? Iaitu orang yang jirannya tidak merasa aman dari kejahatan. Muttafaqun alaih. Ya, maknanya tak sempurna. Ya, seorang itu. Ya, maksud tidak dikatakan kalau ikutkan maknanya, ikut makna literalnya tidak beriman. Payah juga tak beriman tu. Ya, maknanya tidak sempurna iman sekiranya jirannya tidak merasa aman. Ya, apa taknya? Ya, bawa buah durian. Baunya masya-Allah kan? Durian buat tak tahu je, bagilah kan. Kalau sikit bawakan apa? Buat apa? Bubur kacang ke? Kan? Serawa ke kan? Serawa kan? Okeylah sikit. Dah lah durian mahal durian dia jual nampak RM5 sampai bawah. RM5 mana? Bawah. Nipu lagi, kena tipu lagi. Mana yang RM5 sekilo? Kat bawah tu dah pecah-pecah. Masya-Allah. Yang ada apa? RM20, RM30. Menipu betul lah orang meniaga ni satu benda kadang-kadang. Ya. Tu dia nipu. Ya. Baik, maknanya kita kena aman tu dari sudut bukan dari fizikal saya tuan-tuan. Aman dari sudut perasaan, ya, jiwa. Dah hari-hari berdentum pompang. Dah lah duduk rumah. Yalah kita duduk rumah teres kan. Hari-hari asyik ngetuk dinding je. Nampal apa? Gantung apa ya? Gentuk dinding dung. Masalah tak aman tu dari segi mengganggu emosi jiran tersebut. Selain tadi bau dan sebagainya kan. Ya. Tu je. Belum yang lain lagi lah kejahatan. Sebab tu kadang-kadang kita kejiranan ni ya, kadang-kadang orang datang pun kita buat tak tahu kan. Agaknya dia nak pindah ke je kot. Rupanya bukan orang yang nak pindah. Orang angkut barang jiran kita pun tak tahu. Kawan ingat tadi awak nak pindah. Rupanya
ya, menyamun, mengambil apa? Barang-barang jiran kita. Pun berlaku juga. Kenapa? Itulah tadi. Ya. Rasa ya tak menjaga. Mana bila kita memahami hadis ini menunjukkan bahawa pentingnya kita ya menjaga hak jiran. Ya, okey. Baik. Dalam riwayat yang lain daripada riwayat Muslim juga, ya, selain Nabi Muhammad kata la yurul jannah man lam ya'manu jaru bawaniqahu, iaitu tidak akan masuk syurga orang yang jirannya tak merasa aman dari kejahatan, tak masuk syurga. Masya-Allah. Ya. Dahsyat tuan-tuan ni. Ya. Dahsyat. Kita kena jaga. Tu dia. Sampai kepada satu peringkat kita nak naik bangunan, kita kena minta, bukan minta izin. Ya. Beritahu. Tapi alhamdulillah saya ada buat kat kampung tu, pondok kat kampung, pondok kampung tu, jiran tu dia nak apa? Dia nak tanam nanas sebelah kampung. Dia minta izin, Ustaz boleh? Bagus ni. Inilah yang bagus. Maknanya nilai murni itu diramalkan. Ustaz, saya nak ni, parit ni saya nak buat. Bagus. Inilah yang ada dalam hadis ni. Apatah lagi kalau naikkan apa tembok kan. Dahlah kita duduk sebelah, macam kita duduk taman kan, kat bandar, duduk taman tu. Dia naikkan sebelah naikkan sebelah. Macam bahasa rumah saya tu, kat bandar tu, dekat Jalan Jonit. Ya, dia beli seorang tu. Orang lain lah, bukan orang kita. Ya. Dia naikkan, tunggu, habis. Jadi daripada rumah semidi jadi rumah apa? Rumah teres. Jadi penuh. Jadi kita dahlah apa tuan-tuan, kita punya dulu punya rumah semidi kan, dia belakang tu tak ada jalan kan, dia bertembung dengan pagar kan. Pagar kan. Sana santak, belakang santak, habis. Tepi pun santak. Habis kita keluar dari mana? Dari depan je. Belakang tak ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu dia tuan-tuan, yang kadang-kadang kita mementingkan diri sendiri. Kebetulan saya beli berada. Rumah tu dah siap, begitulah. Kawan sebelah pun sambung lagi. Beli, orang lain beli, dia angkat, dia naikkan tinggi lagi. Habis, panas belaka. Lalu depan saja, tak ada lalu belakang. Macam tuan-tuan. Jadi macam kita rumah flat lah. Jadi saya cakap rumah saya, kita rumah flat lah macam ni lah. Rumah flat kan itu, mana lalu belakang? Rumah flat pun ada belakang dia. Adalah dapat angin. Rumah saya memang tak ada angin macam. Allahu Akbar. Itulah kata, ya kita kadang-kadang ya kita kena jaga jiran ya tuan-tuan ya. Ya, sampai bila dah macam tu, pandahlah tuan-tuan, kita nak minta izin, bukan minta izin, beritahu, itu saja. Okey. Daripada hadis ini ya, dalam syarah dia kata, apa maksud hadis ni ya? Menghindarkan gangguan, makna jiran-jiran ni, menjaga keamanan jiran inilah termasuk daripada kesempurnaan iman. Maknanya tadi la yu'min itu bukan bermaksud tidak beriman, tetapi tidak tak sempurna. Tuan-tuan, bila sebut tak sempurna ni apa ni tuan-tuan? Tuan-tuan boleh kata tak sempurna. Kita manusia tak sempurna. Memanglah tak sempurna, ya tak? Ya. Tetapi iman ni tuan-tuan, boleh tak kita katakan kita nak iman yang tak sempurna? Boleh tak? Jangan. Ya. Jangan tak sempurna. Maknanya bila tak sempurna, masalah lah. Ya. Kalau kita contohnya kita buat rumah tak sempurna, okey juga. Ada tingkap tapi tak ada grill, tak sempurna lah gitu. Okey juga, boleh pakai lagi. Tetapi kalau iman tak sempurna, tiba-tiba Allah tarik nyawa kita. Tak jadi tuan-tuan. Ya, mana kita? Ya, tu dia. Tu yang pertama. Maknanya tak sempurna, jaga sempurna. Okey. Ya, seterusnya, okey. Kita subuh lambat sekarang ya. Lambat subuh tuan-tuan 7:06 lebih. 6 lebih ya. Jadi tengok dia punya duha 7:49 saya kira 7:49 ya. 7:49 duha 7:49 ya.
Lain lah. Kalau saya pergi, saya dah tak boleh sembahyang subuh dekat Muar. Tak boleh sembahyang subuh kat Muar. Sembahyang subuh kat Muar, saya akan sampai pukul 9 pagi. Mana sembahyang subuh dekat mana-mana. Sembahyang subuh pun cari masjid yang laju sikit. Masjid yang iqamahnya cepat sikit. Masjid iqamah speed. Lepas itu masjid yang dia punya baca surahnya pendek. Okey. Tu boleh singgah. Kalau masjid yang panjang, subuh kita tunggu macam Masjid India dekat Masjid India Kuala Lumpur tuan-tuan sembahyang. Waktu saya ada meeting kat sana musyarat ni kita ni dah nampak apa tuan-tuan, nampak kuning-kuning merah-merah tu baru dia sembahyang subuh. Kita datang tadi sembahyang subuh lama benar lah. Aku ni nak pergi musyarat pukul 8. Wah, itu dia tuan. Kalau macam tu tak boleh lah. Ya, ni tuan-tuan. Ya. Kita tengoklah. Memang lambat lah. Tapi sebenarnya lambat itu memberi peluang kita untuk apa tuan-tuan? Bangun malam. Sebelum azan pukul apa? 6 suku kan? Kita bangun pukul 6, ada chance lagi sembahyang 2 rakaat. Sembahyang malam. Okey lagi itu. Itu dia punya kelebihan dia, sembahyang 2 rakaat malam. Ya, jangan risau tuan-tuan. Baik, itu cerita kan. Baik, seterusnya hadis ini kan penekanan hak tetangga, hak jiran. Ya. Merujuk kepada apa? Kenapa perlu jaga hak jiran? Merujuk kepada tadi Rasulullah bersumpah dan bersumpah itu sebanyak 3 kali. Masya-Allah, ya. Okey. Baik. Itu dia ni berkaitan dengan hak jiran. Tuan kita begitu juga Rasulullah ingatkan pada orang perempuan. Ada pula hadis ni tentang khas untuk orang perempuan. Masya-Allah. Kan? Bab jiran yang ada perempuan pula cerita ni. Yang lain tak berapa ada, tapi hak jiran ni kenapa ada pula hadis yang nak kata tentang orang perempuan ni? Saya pun tak tahu. Kan? Tuan-tuan pun tahulah kan? Tanya sendirilah orang perempuan ni kan. Dapat hadis ni wa anhu daripada Abu Hurairah juga. Qala Rasulullah SAW, ya nisa'il muslimat la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Ya. Daripada Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, wahai wanita muslimah, janganlah seorang jiran merasa hina terhadap jirannya yang lain meskipun hanya dengan memberi dipanggil kulit kambing ke apa gitu. Maknanya saya ulang sekali lagi, ya, wahai wanita muslimah, jangan seseorang tetangga merasa hina terhadap jirannya yang lain meskipun hanya dengan memberi kulit kambing ke apa dan sebagainya. Maknanya bukan itu dari segi literalnya, tapi sebenarnya menunjukkan satu, orang perempuan biasanya atau dah kata biasa orang perempuan ni lah biasanya dia akan ambil kisah, betul lah, mau kisah lah ke, ambil kisah kan, dia punya ni kulit kambing, tengok dia punya ambil kisah dia punya apa tu kat tingkap tu apa? Langsir. Ambil kisah tentang langsir tu dia pakai kain kasa je. Kesian orang. Contohlah. Contoh ambil kain walaupun ataupun itu maknanya nak beritahu bahawa kita kena jaga dari sudut perasaan. Satu lagi sudut perasaan. Yang kedua, ya, kadang-kadang orang jiran tu kita bagi kita ialah kuih lopis. Kuih lopis sedap juga tak? Bagi kuih lopis. Dalam kuih ialah kuih Jamal Kunto tu kan, yang tidak masuk dalam dalamnya ada sambal. Ini aja. Itu aja. Ini aja kau bagi aku. Sebab apa? Di situ walaupun jiran tu, maksudnya jiran tu orang tak berada, dia bagi kita tak boleh kata apa, kita terima dengan penuh apa tuan-tuan? Redha, penuh dengan ucapan terima kasih. Jangan kita orang tak
Alah, nak buat apa bagi saya? Saya pun ada. Kan? Tu jangan. Itu telah mengganggu perasaan jiran. Allah terima senyum. Barulah betul. Ya mentang-mentang kita dah semua dah orang pencin kan. Orang pencin, orang sebelah tu tengah bercakap anak beranak ada. Bagilah kita apa kan. Alah Mina, tak payah bagi saya. Saya pun dah makan dah. Oh tu betul lah. Mana gitulah. Kita jangan sakiti hati walaupun dia bagi apa-apa dan sebagainya tuan-tuan. Sampai peringkat macam tu pun Rasulullah menegah kita jaga. Kena nak jaga hak tetangga. Allahu Akbar terima dengan rasa rela, redha. Nak jaga tuan-tuan ya. Baik, itu cara dia. Cara nak jaga dah tu. Jangan kita sakiti ya. Okey, tak apa, sikit lagi. Daripada Rasulullah SAW juga, ini cara-cara bagaimana nak jaga hati-hati jiran. La yamna'u jarun jarahu an yaghriza khashbatan fi jidarihi. Summa yaqulu Abu Hurairah, man li arakum anha mu'ridini wallah la armiyanna biha baina aktafikum. Muttafaqun alaih. Apa ni hadis ni? Ya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, janganlah seorang jiran menolak jirannya yang akan membangunkan memacakkan kayu pada temboknya. Maknanya kita pun tak boleh. Maknanya kita pun jangan nak pacak kayu. Di sini dikata janganlah seorang jiran menolak jirannya yang lain, melarang jirannya memacakkan kayu pada temboknya. Nak buat apa? Nak pacak kayu. Apatah lagi menunjukkan apa? Satu, kita jangan tegak. Yang kedua, diingatkan supaya kalau kita nak buat sesuatu kena apa? Kena bincang dengan situasi kita lah. Kalau kita nak naikkan, rumah kita rendah, naikkan lagi. Contohnya kalau kita rumah naikkan lagi, tak tanya jiran. Bayang kalau tombang tu, sian jiran tu. Kena sampai peringkat begitu tuan-tuan kalau kita amalkan. Orang tanya pula, Ustaz kalau orang Cina, nak kata orang Cina macam mana? Kita lah jaga. Kan? Sebelah orang bukan non-Muslim. Kita lah yang jaga. Kita yang jaga hak jiran kita. Dia memang tak jaga. Tak apalah. Tapi selalunya kita memang kalah lah. Memang betul lah. Memang kalah betul lah. Kan? Kita. Sebab Islam itu banyak tasamuh tuan-tuan. Kesannya nanti akan datang. Kesannya akan datang. Kesannya akan datang. Dia melihat kita punya apa tuan-tuan? Kita punya apa tu? Kita punya akhlak kita nanti lama-lama dia akan tertarik dengan kita tuan-tuan. Tu dia akan tertarik. Maknanya kita tak boleh itu. Kemudian Abu Hurairah berkata, mengapa aku melihat kamu mengabaikan hal ini? Demi Allah, aku akan memacakkan di antara kalian. Nak tunjukkan betapa tu dia. Apa hadis ini selain apa yang saya cerita ialah ambil perhatian tuan-tuan. Okey, hadis ini. Selain tadi kita kena minta izin dan sebagainya, kita sentiasa tolong-menolong, bertoleransi antara jiran merupakan satu hak tentang hak jiran. Maknanya itu hak kita. Apa cara hak kita ialah tolong-menolong. Tak masalah, tuan-tuan boleh buat. Toleransi lah. Kita toleransi. Maknanya toleransi tadilah kita berbincang macam aku nak naikkan bangunan ni macam mana. Toleransi. Okeylah tuan. Oleh kerana tuan ramai, kesian tuan ni rumah lah kecil, nak besarkan lagi. Silakan. Gitulah. Ni main bahasa je pun. Tapi biasa gitulah tuan-tuan. Nak tak tanya sebelah tak? Tak tanya sebelah. Tak sebelah. Main apa? Roboh je. Tahu dah siap. Okey, mana toleransi lah. Tu dia. Jadi ini menunjukkan bahawa Islam begitu cantik tentang nak jaga tentang apa tuan-tuan? Tentang kehebatan, tentang perhubungan komunikasi sesama Islam. Okey. Itu di antara cara Okey. Last hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan jiran ini.
Ya, ini nak jadi orang soleh memang payahlah tuan-tuan. Nak jadi orang soleh, sabarlah tuan-tuan. Ya. Jadi orang soleh. Orang soleh ni tuan-tuan, bila dia punya ganjarannya tuan-tuan, dia masuk dia surga. Mana dia? Orang soleh. Sebab tu Imam Nawawi kata, aku cadangkan inilah nak diamalkan oleh orang-orang soleh. Sebab tu Riyadhus Shalihin, taman-taman syurga, taman orang soleh. Ya. Okey. Okey, ini ambil perhatian ya. Daripada Abu Hurairah juga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Apa? Okey, ini hadis yang biasa muttafaqun alaih. Okey. Apa dia tuan-tuan? Barang siapa yang beriman pada Allah dan pada hari akhirat, hendaklah dia fala yu'dhi. Apa yu'dhi? Jangan menyakiti jirannya. Ini hadis jelas. Hadis jelas. Ya? Nak bela kucing patut-patut lah dah ya. Ni bela kucing patut-patut lah dah. Jagalah bela kucing elok tak masuklah kandang dah. Kan dia pergi bak kita pula, berak bak kita pula. Allah, sabar je lah. Sabar je lah tuan-tuan. Jadi itulah kata toleransi antara jiran tu. Ia kan menimbulkan situasi yang tak sihat kan. Bila sehari-hari memang perkataan sial buku jiran. Contoh saya pinjam, sial betul jiran aku ni. Kucing dia berak bak aku je. Dah jadi benda hari-hari kita punya emosi kita. Ya, bangun tidur je bau tek kucing kan. Ya. Emosi kita tu jadi apa? Negatif tuan. Bila emosi negatif, itu yang kata, ya. Tu nak kena, ya kena jaga tuan-tuan. Nak bela kucing cantik-cantik, basuh apa dan sebagainya kan. Tu. Tapi sebenarnya tuan-tuan, bela kucing ni kalau tempat yang memang tempat rapat tu kesian juga lah kawan tu. Orang sebelah ya tuan-tuan ya. Kalau lain lah tempat yang luas kampung tu, lantak kau nak bela kucing banyak pun tak apalah. Ya. Kalau nak bela kena jaga. Kenapa? Termasuk dalam menyakiti jiran. Wal'iyadzubillah min zalik. Dan ini la yu'minu. Kalau man kana yu'minu billah, kalau kamu beriman dengan Allah dan yaumul akhir, jaga. Jangan sakit. Syaratnya, ya, maknanya kita kena jaga supaya jiran tu. Kerana di situlah sebab tuan-tuan, kalau kita meninggal pun jiran kita, anak kita jauh, anak kita kat KL, kat US. US tu jauh no. Contoh tuan-tuan kan nak kat US, UK, PJ, mana PJ. PJ Pak Jelutong lah kalau kat Batuan. Kan? Siapa yang nak disebut tuan-tuan? Siapa yang nak dipanggil siapa? Jiran lah. Nak panggil anak. Nak panggil anak daripada KL. Ya, jam lagi. 5 jam nak sampai. Bapak meninggal. Ya, imam kata jom kita ke Mumigan, nanti dulu. Sekejap lagi. Kuala Lumpur 2 jam saja. Kuala Lumpur Muar. Tapi kali ni tak boleh 2 jam. 5-6 jam pasal apa jam. Siapa yang cover? Jiran lah. Bayang kalau jiran tak baik. Habis. Sebab tu dalam konteks ini Islam Rasulullah mengingat pada kita berulang-ulang kali. Banyak hadis saya dah sebut tuan-tuan. Sampai Imam Nawawi menyenaraikan banyak hadis berkaitan dengan jaga hak jiran ni tuan-tuan. Nak beritahu kita bahawa inilah sesuatu yang amat penting perlu dipelihara. Allahu Akbar. Ni tuan-tuan. Dalam hadis ni mengingat kepada kita, maknanya dalam kita berkomunikasi tetangga jajaran kita, hendaklah kita sentiasa menjaga ucapan kita, maupun perbuatan kita, sama ada kita mencemik ke apa dan sebagainya. Jadi kita kena jaga supaya kita apa tuan-tuan, supaya kita dapat mengharmonikan suasana kita, sebab nanti kita siapakah yang akan bantu kita kecuali jiran-jiran yang terdekat tuan-tuan. Yalah kalau kita duduk kampung, duduk kat taman kampung contoh, siapa yang tu ada meninggal, siapa yang datang dulu? Kawan sebelah, betul tak? Itu yang kata kita kena berbaik.
ya, berbaik kepada jiran. Jadi inilah di antara perkara yang perlu ditekankan dan diamalkan. Apatah lagi kita dah masuk bulan Rajab, Syaban, ya, mana benda-benda tu kita kena amalkan, benda-benda yang boleh mendekatkan kepada ke arah kebaikan, ya. Maknanya kita bertukar-tukar hidangan itu cara bertukar-tukar hidangan. Apa hidangan? Saya akan masak, Ustaz. Saya akan masak. Tak. Pergi kat apa tu? Beli satu. Kasih jiran. Ya tak? Contoh gitu. Tuan-tuan pun dah amal benda tu kan. Ya, walaupun kuih apa tu? Kuih pau kuih pau ke apa, kuih apa dan sebagainya. Kerana nak saya kata tadi barakah dengan sebab kita itu kita punya toleransi, kita punya komunikasi sama jiran menjadi tambah baik, tuan-tuan. Ya, dan kalau kita pergi pun jiran pun kata, semalam ada orang nak datang rumah, contoh gitu. Ya, orang katanya, bang, kenapa orang datang? Ni nak jumpa siapa? Jumpa pak cik ni. Oh, pak cik ni pergi rumah anak dia. Gitu kan. Jiran. Cuba kalau kita tempat baik jiran, lantak kau lah. Benda tu jiran mak penting, ya. Itu dari segi luaran lah. Sebelum lagi dalaman, ya. Kita kena nasihat dan dengan yang sebaiknya. Jadi itu saja yang boleh saya sampaikan untuk pagi ini. Mudah-mudahan menjadikan satu pengajaran bagi kita. Walaupun benda ni kadang-kadang kita sudah laksanakan, namun begitu kita duduk ini bukan sekadar nak dapat ilmu yang kita bicarakan ini, tetapi kita dapat sekurang-kurangnya kita barakah daripada duduk dalam majlis ilmu, duduk barakah kita membaca kitab-kitab para alim ulama yang telah bersusah payah menyusun apa hadis-hadis yang berkaitan dengan yang kalau kita bincang pada pagi ini ialah hak jiran. Itu saja. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. اللهم فقهنا في الدين وعلم تأويل اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا من يسمعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمحسننا ومقصرنا بوجهه الكريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق العظيم والله أعلم بالصواب.